Tajuk utama malam ini, suami ugut bakar isteri. Seratus kes baru COVID-19 hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ini bersama saya Azizah Arifin. Hanya kerana berang ditegur isteri setelah membuat bising, seorang lelaki sanggup memukul isterinya dengan penyapu dan mencekik anak perempuannya. Lelaki berusia 45 tahun itu turut mengugut isterinya untuk menyimbah minyak petrol serta membakarnya sekiranya wanita terbabit menegurnya lagi. Menurut Ketua Polis Daerah Padang Besar, Superintendent Saifuddin Aslin Abbas, kejadian berlaku pada jam 9 pagi 1 September lalu. Katanya sebelum suspek memukul mangsa dan anaknya, berlaku pertengkaran mulut antara mereka dengan disaksikan anak perempuan pasangan itu. Suspek kemudiannya memukul mangsa dengan penyapu sehingga mangsa mengalami lebam dan bengkak pada lutut kiri. Mangsa yang ketakutan telah membuat laporan polis di Ibu Pejabat Polis Daerah Padang Besar. Suspek ditahan pada keesokan harinya. Semakan rekod lampau mendapati suspek mempunyai rekod jenayah berkaitan dadah dan dipercayai dalam pengaruh dadah ketika mencederakan isteri dan anaknya. Suspek direman bermula hari ini sehingga 10 September dan disiasat mengikut Seksyen 323-18A Keganasan Rumah Tangga dan Seksyen 506 Kanun Keseksaan kerana ugutan jenayah. Lebih 800 pekerja bertempiaran menyelamatkan diri apabila sebuah gudang memproses bahan minuman di Jalan Bukit Wang, Jitra terbakar jam 12.30 hari tadi. Mereka bergegas keluar selepas terdengar jeritan pengawal keselamatan. Menurut Ketua Zon 1 Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Kedah, Penguasa Kanan Bomba 1 Wan Hamizi Wan Muhammad Zain, api merebak pantas disebabkan cuaca panas selain angin kencang. Kita terima panggilan pada pukul 12.30 hari lah. Dan lepas pada itu 12.24 tu kita jentera dah sampai sini lah, sampai lokasi, dan kita ambil masa lebih kurang dalam 12 minit daripada balai Jitra tu untuk sampai ke lokasi lah. Menurutnya, api berjaya dipadamkan kira-kira jam 2 petang oleh 24 anggota dan 2 pegawai bersama 4 jentera. Kilang kelas B itu musnah lebih 70%. Bagaimanapun tiada kemalangan jiwa atau kecederaan dilaporkan. Punca dan nilai kerugian masih dalam siasatan. Lain pula di Kuala Terengganu, seorang remaja kelainan upaya OKU bertindak membakar rumahnya sendiri setelah mendakwa terdengar bisikan suara arwah ibu menyuruh membakar rumahnya di kampung Gong Tok Nasik. Remaja berusia 14 tahun itu menyalakan api dengan mancis dan lilin. Menurut nenek saudara remaja berkenaan, Juriah Saleh, 64 tahun, dia terkejut setelah terdengar bunyi letupan sebelum melihat api sedang marak dari rumah tersebut. Jiran dan ahli keluarga lain cuba memadamkan api dari merebak ke rumah berhampiran sebelum bertindak menelefon pihak bomba. Jadi saya menepiklah sebab saya tengok dia, saya kata apa? Buat terbakar ni, dia kata dia bakar. Jadi ni dia bakar sebab dia tu dia nampak ibu dia, sebab ibu dia dah meninggal. Dia nampak ibu dia suruh bakar. Dia bakar dengan benda yang mancih. Mancih ketah lagi. Mancih ketah lagi liling. 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 Dia bubuh dalam kain. Dia bakar. Menurut Juriah lagi, insiden seumpama ini bukan kali pertama berlaku kerana cucu saudaranya itu pernah cuba membakar rumah yang sama pada tahun 2016 tetapi berjaya dipadamkan. Remaja tersebut merupakan anak tunggal dan ibunya telah meninggal dunia kira-kira 2 tahun lalu akibat barah paru-paru. Sementara itu, Ketua Balai Bomba dan Penyelamat BPP Kuala Terengganu, Rozizah Abni Hajar berkata 19 pegawai dan anggota bergegas ke lokasi sebaik menerima panggilan. Setibanya di lokasi, rumah itu sudah 100% terbakar. Bomba mengambil masa 10 minit untuk mengawal api dan 25 minit untuk memadamkan sepenuhnya kebakaran.
Bekas pengarah Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional Johor mengaku tidak bersalah atas 4 pertuduhan menggunakan dokumen palsu bernilai RM47,800 5 tahun lalu. Tertuduh Rajali Mudin membuat pengakuan itu di hadapan hakim di Mahkamah Session Johor Bahru. Mengikut kertas pertuduhan, tertuduh didakwa melakukan kesalahan itu antara November hingga Disember 2015 di Pejabat Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional Johor. Bagi pertuduhan pertama hingga ketiga, tertuduh didakwa melakukan kesalahan menggunakan dokumen bagi mengemukakan tuntutan palsu berkaitan aktiviti kemasyarakatan yang tidak wujud bernilai RM35,400 milik sebuah syarikat. Manakala pertuduhan keempat, tertuduh melakukan kesalahan sama bagi mengemukakan tuntutan palsu juga berkaitan aktiviti kemasyarakatan yang tidak wujud bernilai RM12,400 milik sebuah syarikat penyediaan makanan. Dia didakwa mengikut Seksyen 18 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009. Mahkamah menetapkan RM20,000 sebagai ikat jamin dengan seorang penjamin bagi semua pertuduhan. Selain perlu menyerahkan pasport kepada mahkamah, tertuduh juga diminta melaporkan diri ke pejabat SPRM berdekatan setiap bulan. Kes disebut semula 12 Oktober depan. 293 mesin Bitcoin dirampas dalam satu operasi bersepadu Majlis Bandaraya Seremban MBS dan Tanakan Nasional Berhad TNB di Seremban pagi tadi. Turut disita 5 premis yang membuat penyambungan elektrik secara haram. Pengarah Undang-Undang dan Penguatkuasaan Majlis Bandaraya Seremban MBS, Hamizan Ahmad berkata, operasi dijalankan di kawasan komersial Saujana, Seremban 2 Hyde bermula jam 8 pagi tadi. Menurutnya, siasatan awal mendapati ada antara premis yang telah beroperasi hampir 3 tahun. Tujuan operasi inilah untuk kita memberi tindakan penguasaan terhadap premis-premis yang membuat pelembungan Bitcoin secara haram lah. Maksudnya dia menggunakan, dia membuat sambungan secara haram talian daripada TNB lah untuk menjalankan bisnes tersebut. Menurut Hamizan lagi, berdasarkan laporan TNB, syarikat utiliti itu mengalami kerugian hampir 30 ke 50 ribu ringgit sebulan akibat penyambungan haram itu. Operasi selama 3 jam itu melibatkan lebih 80 anggota penguatkuasa MBS dan TNB. 2 beranak bersama seorang remaja lelaki yang disyaki mengetuai rangkaian sindiket pengedaran dadah syabu dan ganja bernilai 6.58 juta ringgit disambung reman 7 hari sehingga Isnin hadapan. Perintah itu dikeluarkan penolong pendaftar Mahkamah Kangar hari ini. Menurut Ketua Polis Perlis, Datuk Surina Saad, pihaknya kini turut dibantu oleh sepasukan penyiasat daripada Polis Bukit Aman bagi menyiasat secara terperinci berhubung kes penyeludupan syabu dan ganja terbesar di Padang Besar tahun ini. Setakat ini tiada tangkapan terbaru dan pihak polis masih menyiasat dengan lebih terperinci berhubung kes ini. Kesemua suspek direman sehingga 14 September ini. 2 September lalu, polis menahan 2 beranak berusia 43 dan 16 tahun bersama seorang lagi remaja berusia 16 tahun selepas didapati mengetuai satu rangkaian sindiket pengedaran syabu dan ganja di Padang Besar. Ketiga-tiga individu terbabit ditahan selepas didapati berada bersama 100 kg ganja dan 126 kg syabu di dalam sebuah rumah. Awas elak tasawuf ekstrim. Alhamdulillah, bertemu kembali. Kes COVID-19 mencecah 3 digit hari ini dengan merekodkan 100 kes baharu. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, daripada jumlah itu, 62 kes adalah kluster Benteng Lahad Datu, manakala 23 kes dari kluster sungai. Di negeri Sabah, 62 kes daripada kluster Benteng Lahad Datu, iaitu 37 kes orang kena tahan di lokap Ibu Pejabat Daerah Lahad Datu dan 25 kes orang kena tahan di penjara Tawau.
Kes indeks dari kluster Benteng dikesan pada 1 September melibatkan pendatang asing tanpa izin parti yang ditahan di lokap Ibu Pejabat Daerah IPD Lahad Datu dan menjangkiti sehingga 3 generasi. Ia menjadikan jumlah keseluruhan kes positif dari kluster Benteng setakat ini 128 kes. Sementara itu, kluster Sungai merekodkan 22 kes baharu di Kedah dan 1 kes baharu di Perlis. Ia menjadikan jumlah keseluruhan kes tempatan hari ini ialah 85, manakala 15 kes import dan jumlah kes aktif dengan kuboleh jangkitan meningkat kepada 295 kes. Tiada kematian direkodkan dan angka kekal kepada 128 kes. Sumber amalan tasawuf perlu berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah supaya tidak menyeleweng daripada ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah. Pengkaji Al-Quran dan pensyarah Pusat Bahasa Universiti Antarabangsa Islam Malaysia UIAM, Abdullah Bukhari Abdul Rahim berkata, ini kerana ajaran yang diambil daripada falsafah dan fahaman agama lain boleh mencemar kesucian Islam sekiranya diamalkan. Sebab apa sumber rujukannya bukan bersandar kepada Al-Quran dan juga Sunnah. Dia lebih kepada ambilan-ambilan daripada pelbagai ajaran-ajaran. Contohnya, kita kata dalam setengah agama tidak ada kehidupan secara rahim. Tak kahwin, puasa secara berterusan. Sedangkan Rasulullah kahwin. Rasulullah juga ada masa baginda tidur, baginda berbuka puasa dan sebagainya. Dan kita bimbang kalau tasawuf yang menyimpang ini kita tidak bendung, lama-kelamaan Islam yang tulen akan dicemari. Menurutnya lagi, terdapat juga pengikut tarikat atau tasawuf yang terlalu taksub dengan guru mereka selain menafsirkan ayat Al-Quran mengikut pendapat sendiri. Jelasnya, sesetengah ahli tasawuf yang menyimpang cuba mendalami perkara yang tidak sesuai didalami dan mencipta syariat baru. Contohnya, tidak perlu solat selagi tidak yakin kepada kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pihak yang menyimpang daripada kebenaran, dia terjemahkan yakin itu sebagai satu makna yang literal. Dia kata semayang sehingga yakin wujudnya Tuhan. Dah yakin, tak payah semayang lagi dah. Dan banyak lagi contoh-contoh. Dia boleh memasukkan nas Al-Quran. Lepas tu mereka akan mencipta amalan-amalan baru berdasarkan pemikiran mereka yang tidak bersandar kepada Al-Quran dan juga Sunnah. Tambahnya lagi, amalan tasawuf yang terpesong selalunya diamalkan secara tertutup bagi mengelak daripada dikesan orang lain. Semalam, fahaman yang tersasar daripada Ahli Sunnah wal Jamaah dikesan Kerajaan Negeri Kedah melibatkan pelajar sekolah menengah aliran agama yang dipercayai agak ekstrim dan berunsurkan gabungan ajaran tasawuf radikal. 25 jemaah haji yang terkandas di Jeddah Ogos tahun lalu akibat visa haji furada yang dipercayai palsu menuntut bayaran balik sebanyak RM634,400 daripada sebuah agensi pelancongan. Kumpulan itu nekat memfailkan saman terhadap syarikat terbabit kerana gagal mengembalikan semula segala bayaran dan kos yang telah dikeluarkan mereka. Salah seorang mangsa Muhammad Radhi Sharif Hussein, 26 tahun, berkata syarikat terbabit telah berjanji untuk menjelaskan bayaran penuh secara 3 kali angsuran. Namun sehingga kini hanya sebahagian kecil bayaran diterima mereka. Malah ada yang langsung tidak menerima kembali wang yang dijanjikan. Mula tu dia kata kalau kata siapa saman dia tak akan bayar. Jadi semua orang takutlah. Jadi sebab kita nak duit kita balik aja. Kita bukan nak saman, kata nak ganti rugi, kata yang tu yang ni ke apa ke. Kita nak duit kita balik sebab kita ni bukan orang kaya. Ada golongan kita daripada jemaah ni kerja nelayan. Ada yang kerja yang pesara, ada yang kerja kilang. Ada yang ni yang telah mengumpul duit bertahun-tahun untuk menunaikan ibadah haji. Muhammad Radhi berkata mereka terkilan atas perbuatan syarikat terbabit, malah masih trauma dengan kejadian tersebut di mana mereka disahkan memiliki visa furada haji palsu. Menurutnya, setiap daripada mereka dikenakan bayaran antara RM15,000 hingga RM50,000 seorang untuk proses mendapatkan visa furada. Bagaimanapun, sebaik menjejakkan kaki di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz di Jeddah, mereka tidak dibenarkan masuk kerana memiliki visa furada haji palsu. Kumpulan jemaah haji berkenaan kemudiannya membuat laporan polis. Syarikat pelancongan terbabit juga membuat laporan polis kerana mendakwa turut menjadi mangsa penipuan. Bila tak ada air, kami terpaksa cuti.
Itu antara luahan peniaga gerai makanan di sekitar Bukit Indah Ampang yang terjejas berikutan masalah gangguan air sejak beberapa hari lepas. Malah segelintir peniaga yang ditemui juga ada yang hilang pelanggan dan ada juga yang sanggup keluar modal lebih untuk membeli stok air. Perinciannya bersama wartawan Khadizah Faisal. Zakaria Syamsuddin, 62 tahun berkata, setiap kali masalah gangguan air menimpa di kawasan itu, dia terpaksa ambil cuti daripada terus berniaga. Kerana menjual makanan katanya memerlukan penggunaan kuantiti air yang banyak. Malah hampir 8 tahun dia berniaga di situ, isu air kerap kali berlaku dan seolah-olah tiada jalan penyelesaian. So bila air tak ada, so masalahnya kami kena cuti lah. Macam hari tu 3 hari mana 3 hari lah kena cuti. Memang terjejas lah. Tapi yelah, kita buat macam mana kan. So harap-harap pihak ini kerajaan ambil tindakan lah. So jangan sampai benda ni berterusan sampai bila. Sebab cerita air ni rasanya kelas Selangor ni rasanya 10 tahun dah. Tapi tak pernah dapat penyelesaian. Kita minta lah. Menurut peniaga nasi kukus ayam goreng berempah Azizah Saleh, 69 tahun pula, dia terpaksa mengeluarkan modal yang lebih besar untuk membeli stok air sepanjang ketiadaan air. Kawasan sini memang selalu tak ada air. Setiap kali dalam setahun tu ada 2 kali, kadang-kadang 3 kali tak ada air. Jadi kalau kita tak ada air, jadi susahlah kita untuk menyediakan makanan semua. Jadi terpaksa kita membeli air daripada pasar raya. Jadi bermaknanya kita memerlukan duit yang banyak untuk modal untuk kita. Sementara itu, pekerja kedai Dobi Wanti Wartina Tarhani, 48 tahun berkata, kedai Dobinya itu kehilangan hampir 10 orang pelanggan setiap hari. Macam dekat separuh lah, ya kan? Masalahnya bila orang tanya ada air ke? Tak ada. Nak hantar nak sekarang boleh ke kak? Tak boleh, pasal tak ada air. Kena tunggu. Hantar boleh lah, tapi kena tunggu air hidup juga. Tidak kurang juga, ada yang menghentikan operasi seketika sementara menunggu air kembali mengalir dan dapat digunakan. Antaranya bengkel dan kedai mamak. Kata mereka, kawasan itu telah mengalami gangguan air selama 3 hari. Kemudian kembali berfungsi selama 2 hari. Namun berhenti semula sejak 5 pagi tadi. Laporan Khadizah Faisal, Berita Al-Hijrah. Tidak sedar atau menunggu saat akhir untuk menghubungi pihak bank. Itu persoalan yang timbul setelah hanya 14% daripada peminjam telah menghubungi pihak bank bagi memohon lanjutan moratorium dan bantuan bank secara bersasar setakat ini. Pengarah Eksekutif Persatuan Institusi Perbankan dan Kewangan Islam Malaysia IBIM, Ratna Syairah Kamaluddin berkata, jumlah respon yang agak rendah itu dibimbangi akan menyukarkan pihak bank dan peminjam yang terjejas setelah tempoh moratorium sedia ada tamat penghujung bulan ini. Kita melihat data yang diperolehi itu agak rendah. Maknanya apa yang pelanggan yang dihubungi oleh bank yang lebih kurang 1 juta lebih, tapi responnya adalah dalam sekitar 14%. Dan ini bagi kami adalah rendah kerana tidak semua yang respon itu akan mendapat kelulusan, sebabnya bergantung kepada dia punya keadaan kewangan. Menurutnya, peminjam perlu menghubungi bank sekiranya ingin mendapatkan bantuan walaupun tidak menerima mesej daripada pihak bank. Mereka juga harus mendapatkan khidmat nasihat daripada pihak bank terlebih dahulu sebelum membuat sebarang andaian. Jelasnya, pelanggan tidak perlu risau kerana pihak bank tidak akan menyita sebarang aset yang dibeli. Malah, bank menawarkan solusi terbaik untuk memudahkan kedua-dua belah pihak. Sementara itu, atas rasa tanggungjawab untuk menggalakkan lebih ramai peminjam yang terjejas untuk menghubungi bank, IBIM tampil dengan kempen #Responlah bersama cogan kata Talk to Your Bank Now. Jadi Responlah ni bermaksud kami meminta pelanggan bank untuk respon kepada apa yang bank telah hubungi mereka, respon kepada apa yang bank hantar, mesej, panggilan. Jangan takut untuk menjawab.
Kerajaan sebelum ini bersetuju melanjutkan moratorium dan bantuan bank bersasar selama 3 bulan khusus untuk golongan yang benar-benar memerlukan. Ia termasuk individu yang kehilangan pekerjaan dan mereka yang terjejas pendapatan akibat pandemik COVID-19. Sudah 63 tahun negara mengecap kemerdekaan. Hargailah pengorbanan yang telah dilakukan oleh perwira negara. Menyumbanglah ke tabung pahlawan Angkatan Tentera Malaysia sekarang. Haziq, jumpa kau kat sekolah ya. Bye. Bu, bila ya nak balik? Halo, jaga ibu, jaga adik ya. Kerinduan itu kian dirasai bersama penantiannya meniti hari. Ayah, jangan risau. Alun jaga ibu, Alun jaga adik. Mereka adalah anak-anak perwira. Walau celik matanya tanah air sudah merdeka, namun mereka pasti mengerti dan menghargai sebuah pengorbanan yang suci dan murni. Mereka layak diberi penghormatan atas segala pengorbanan yang telah dilakukan. Bantulah mereka dengan menyumbang ke tabung pahlawan. Sumbangan boleh disalurkan ke akaun Maybank yang tertera di bawah. Kalah pilihan raya, Menteri lepaskan tembakan. Alhamdulillah bertemu kembali. Pembukaan lebih banyak klinik perubatan, pusat kesihatan dan farmasi memberi peluang pekerjaan kepada doktor-doktor baru serta doktor yang tamat kontrak dengan hospital kerajaan. Sejajar dengan matlamat itu, 99 cawangan klinik perubatan, pusat kesihatan dan sebuah hospital pergigian swasta pertama di negara ini bakal dibuka menjelang 2025 menerusi syarikat peneraju perkhidmatan perubatan halal dan patuh syariah swasta MDC Asia Link Berhad atau MDC Asia. Walaupun kita faham hospital kerajaan mempunyai tempat yang terhad, kemudian orang doktor baru yang daripada overseas dan lokal pun perlukan training, ya. Jadi kita memberikan satu solution ataupun bagaimana kita nak mereka ni dapat job ataupun menjadi seorang yang berfungsi yang sepatutnya di dalam dunia kesihatan ni. Penubuhan hospital pergigian swasta pertama ini juga bertujuan menyediakan kesihatan pergigian terbaik di negara ini menerusi khidmat pakar pergigian tempatan dan luar negara. Pihaknya juga turut memberi fokus kepada status barangan penjagaan dan perkhidmatan kesihatan agar selamat, suci, berkat dan halalan thayyiban serta patuh syariah. Laporan luar negara, gara-gara kalah pilihan raya, Menteri Buruh Uganda Rukutana bertindak melepaskan tembakan ke arah orang ramai yang menyokong pesaing politiknya, Naomi Kabasharira. Rukutana kemudian direman dan dipenjara atas tuduhan cuba membunuh. Memetik agensi Anadolu, Rukutana bertindak merampas pistol milik pengawalnya sebelum melepaskan tembakan ke arah orang ramai dalam kejadian pada Sabtu lalu. Dia bertindak demikian selepas tewas dalam pilihan raya tempatan di daerah Nutugamo di barat Uganda. Seorang mangsa parah di kepala dan dilapor dalam keadaan kritikal, sementara yang lain cedera ringan. Rukutana dituduh dengan 7 pertuduhan termasuk cubaan membunuh, melakukan serangan dan ancaman keganasan. Tindakannya itu turut mendapat kecaman Presiden Uganda Yoweri Museveni dan berharap Rukutana dan pengawal pribadinya dikenakan hukuman setimpal.
Kesabaran itu ada dua jenis, sabar atas sesuatu yang tidak kau ingini dan sabar menahan diri dari sesuatu yang kau ingini. Dan nampaknya kata-kata hikmah itu mengakhiri berita Al-Hijrah pada malam ini dan jangan lupa jam 9 malam ini saksikan 60 minit bersama Ketua Pengarah Kor Agama Angkatan Tentera Malaysia bersama hos Abu Talib Husin. Sekian berita Al-Hijrah. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.